Saksi 21, 22, 23. Tandas nomor 1, aras 3. Lupa sekerip. Checkmate. Prosiding inquest kematian Allahyarham Zahra Karina Mahathir terus mencetuskan persoalan apabila 3 saksi kanak-kanak tampil memberikan keterangan berhubung keberadaan Zahra pada malam sebelum dia ditemui tidak sedarkan diri, namun masa, lokasi dan tindakan pelajar lain menjadi tanda tanya besar. Saksi kanak-kanak ke-20 memberikan keterangan bahawa sekitar 12.30 tengah malam pada 16 Julai dia ke tandas aras 3 akibat sakit perut bersama seorang rakan. Mereka terserempak pelajar dari Dom Zahra yang memaklumkan Zahra berada di dalam tandas nombor 1. Saksi dan rakannya menunggu hampir 5 minit tetapi Zahra tidak keluar. Mereka kemudiannya ke bilik Dom Zahra untuk mengejutkan ketua Dom dan ahli bilik lain. Namun tiada seorang pun yang mahu mengikut atau memeriksa Zahra. Saksi ke-21 dilaporkan memberi keterangan berkaitan Zahra juga turut dilihat di kawasan tandas. Namun keterangannya berbeza dari segi masa dan lokasi, dipercayai antara aras 2 dan aras 3. Keterangan saksi itu tidak selari dengan saksi ke-20 dan ke-22 sekaligus menimbulkan percanggahan fakta. Sementara itu, saksi ke-22, seorang pelajar yang biasa mandi awal pagi untuk mengelak kesesakan mendakwa. Sekitar jam 2.35 pagi, dia telah pergi ke tandas tingkat 3 asrama. Pintu tandas nombor 1 tertutup rapat. Apabila disentuh, pintu itu ditolak semula dari dalam, seolah-olah ada seseorang duduk bersandar dari bahagian dalam. Persoalannya kini, di manakah lokasi sebenar Zahra? Adakah di aras 2 atau aras 3? Tandas nombor 1 atau tandas lain? Mengapa Zahra berkurung terlalu lama dari jam 12.30 tengah malam sehingga sekitar 2.35 pagi? Apa yang berlaku di tandas itu? Pada pukul 2.35 pagi, seorang saksi telah pergi mandi di aras 3, di mana tandas yang dia tolak pintu itu adalah tandas nomor 1, di mana tempat Adik Zahra Karina yang mula-mula kononnya ditemui oleh satu lagi pelajar yang mau terberak tapi tidak jadi-jadi itu. Tandas nomor 1. Pelajar yang mandi 2.35 pagi, dia telah memberi keterangan bahawasanya pada 2.35 pagi itu ketika dia ingin mandi, dia telah menolak pintu tandas nomor 1. Namun saksi itu berkata bahwa sepertinya ada orang di dalam dan sedang menyandar di pintu tandas. Ketika dia menolak, tindakan balas telah ditolak dan menutup kembali pintu itu. Berapa saatkah pintu itu ditutup kembali ketika tindakan balas dilakukan menutup daripada dalam? Dan apakah level kekuatan yang digunakan ketika menolak pintu itu? Dan mengapakah harus menolak pintu itu? Kalau kamu nampak pintu itu ditutup pada 2.35 pagi dan kamu mandi pukul 2.35 pagi. Kamu menolak seperti apa, dengan kekuatan apa sehingga kamu boleh merasakan ada orang menyandar di pintu itu dan nampak perkataan Hanafi di baju yang dipakai oleh orang yang berada di dalam tandas itu. Dan bagaimana kamu betul-betul yakin baju yang dipakai oleh orang yang berada dalam tandas itu bertulis Hanafi. Hanafi itu adalah rumah sukan. Baju sukan yang dipakai kononnya yang pelajar yang berada di tandas nomor 1. Pertanyaan saya di sini, berapa kekuatankah yang ditolak
sehingga dia tahu ada orang di dalam dan membalas kembali, tutup pintu itu. Dan macam mana dia boleh sekali ibas begitu, nampak perkataan Hanafi. Untuk apa mandi pukul 2.35 pagi? Selesai saksi yang mandi 2.35 pagi itu, selesai dia mandi pukul 2.35 pagi, kan dia habis pukul 3 pagi, around 3 pagi, sebab mungkin 2.50 begitu something lah. Sebab ketika dia balik masuk ke bilik dom, sebab saksi yang mandi 2.35 pagi itu, dia kembali ke bilik dom untuk tidur pada pukul 3 pagi. Dalam perjalanan dia untuk balik ke dom, ini saksi yang mandi 2.35 pagi. Ketika dalam perjalanan untuk dia balik ke dom, dia ada mendengar tapak kaki turun tangga. Namun dia tidak pergi cek siapa itu. Ketika dia keluar daripada bilik mandi, dia melihat tandas nomor 1 sudah pun kosong, tiada orang. Ini adalah kesaksian yang saksi mandi pukul 2.35 pagi. Ketika dia habis mandi, dia ada masa lagi menjenguk kembali tandas yang nomor 1 yang ditolak tadi, sudah tidak orang. Ketika dia dalam perjalanan balik ke dom untuk tidur, dia mendengar ada tapak kaki turun di tangga, namun tidak pergi melihat siapakah yang turun di tangga itu. Ingat, pukul 3 pagi. Dia cakap dia tidur dan tidak ada sebarang apa-apa pun kekecohan pada pukul 3 pagi. Dia cakap seperti itu. Itu adalah saksi yang mandi pada pukul 2.35 pagi. Persoalan saya adalah, mengikut saksi yang ke-23, beliau bangun pada waktu 3 pagi kerana dikejutkan oleh lonceng jam, dan melihat pada waktu itu keadaan asrama kecoh dan huru-hara pada pukul 3 pagi. Saksi ke-23 kata pukul 3 pagi adalah keadaan yang kecoh dan huru-hara. Dan pada masa yang sama, saksi ke-23 turun ke tingkat paling bawah dan sama-sama mengalihkan jasad Adizara Kairina berdekatan dengan tangga. Saksi ke-23, saksi ke-21, 22, 23. Bagaimana mungkin saksi yang mandi pukul 2.35 pagi boleh mengatakan bahawa pada pukul 3 pagi keadaan sunyi dan tidak ada apa-apa bunyi yang mencurigakan? Sedangkan saksi 23 mengesahkan pada pukul 3 pagi adalah keadaan dalam kecoh dan huru-hara. Dan kenapa kamu boleh melihat saksi yang mandi 2.35 pagi itu, kenapa kamu boleh melihat ada perkataan Hanafi ketika kamu menolak tandas itu, walaupun ada tindak balas yang cepat menutup pintu tandas tersebut? Dan bagaimana kamu memastikan bahawa baju itu adalah baju sukan, rumah sukan Hanafi? Saya bukan polis, saya cuma berfikir mengikut logik dan pertanyaan. Dan ketika itu kamu cakap ada dengar bunyi tapak kaki turun di tangga. Ya, saksi yang mandi 2.35 pagi. Kamu cakap ada dengar bunyi, kan? Tapak kaki turun di tangga, kan? Baik. Zara keluar dari bilik domnya dengan berpakaian baju biru putih bertulis Hanafi. Dan dalam keadaan tidak bertudung. Baik. Saya masih ingat lagi ketika jasad Adizara Kairina ditemui dan dialihkan. Menurut Antilina, Adizara Kairina tidak bertudung dan tidak memakai selipar.
Bagaimanakah saksi yang mandi 2.35 pagi mendengar tapak kaki turun di tangga yang Siemens? Kalaupun Adizara Karina tidak berselipar. Dari manakah datangnya bunyi tapak kaki tersebut? Kamu sendiri boleh coba ya. Kalau kamu turun di tangga dalam kaki ayam, tidak akan ada kedengaran bunyi, melainkan kamu menggunakan selipar. Jika kamu dengar ada bunyi tapak kaki, bermakna Adizara Karina memakai selipar. Di manakah selipar Adizara Karina? Adakah kemungkinan kalau kita turun tangga tanpa berselipar, boleh dengar tapak kaki itu? Dan adakah baju yang sama yang digunakan ketika sampai di rumah sakit? Adakah baju yang sama dipakai oleh Adizara Karina ketika dihantar ke hospital? Dan saya tidak dapat masuk lebih dalam untuk tahu apakah baju yang dipakaikan. Saya tidak tahu, tapi itulah persoalan saya. Persoalan saya, andai kata baju terakhir Adizara Karina yang dipakai adalah baju bertulis Hanafi. Saya minta legal team lawyer Zara Karina agar dapat memastikan apakah baju yang dipakai oleh Adizara Karina ketika sampai ke hospital, dan minta segala rakaman CCTV hospital. Dan saya percaya ambulans ada dashcam. Kalau saksi yang kedua 35 pagi itu dia dengar bunyi tapak kaki, bermakna seseorang itu memakai selipar. Di manakah selipar itu? Macam mana itu pelajar yang mandi 2.35 pagi dapat buka tuh pintu terus nampak perkataan Hanafi, sedangkan pintu itu ada tindak balas ditutup kembali dengan cepat? Ingat kalau kita tutup, kita sendiri tidak sempat dipakai warna apa, tapi dia nampak huruf itu, perkataan itu Hanafi. Dan statement ini menguatkan lagi bahwa orang yang berada di tandas itu adalah Zara. Saksi yang ke mandi 2.35 pagi itu. Macam mana kamu ada dengar bunyi tapak kaki turun di tangga? Dan kalau ikut ini, dia mengesahkan itu Adizara Karina yang memakai baju itu kan, dengan orang yang sama dijumpai dalam tandas itu. Jika saksi yang bangun 2.35 pagi itu pergi mandi itu dan dengar bunyi tapak kaki, Adizara Karina memakai slipper. Where is the slipper? Dia nampak perkataan Hanafi, masa orang itu keluar dan tidak tahu itu Zara? Ya, dia tidak tahu itu Zara. Kita balik kepada saksi yang ke-24. Dan sepanjang cerita daripada saksi 20, 21, 22 menekankan tandas nomor 1, di mana adik Zara berada di tandas tersebut. 20, 21, 22 menekankan bahwa orang di dalam tandas nomor 1 itu adalah adik Zara Karina. Kalau ikut saksi ke-24, Adizara Karina memakai baju sukan bertulis Hanafi. Kalau ikut saksi yang bangun pada pukul 2.35 pagi, dia mengatakan bahwa ketika menolak pintu tandas, dia nampak seseorang memakai baju sukan bertulis Hanafi. Jika kamu sudah menolak pintu itu dan nampak perkataan Hanafi di belakang, secara full, kamu nampak tuh Hanafi, of course kamu sudah nampak dari belakang dan kamu mengenal, of course kamu kenal Adizara Karina jika dari pandangan belakang, daripada bentuk tubuh dia, daripada view dari belakang tuh. Dan how you cannot say that kau tidak pasti itu adalah Zara Karina. Oke. Pada lebih kurang 10.45 malam, saksi bergerak untuk pergi ke bilik dom kakak saksi yang terletak di aras bawah asrama. Semasa saksi turun tangga, dia terdengar 3 suara pelajar perempuan menjerit. Ketika dia turun tangga, dia dengar 3 suara pelajar perempuan menjerit, "Bodoh sial!" dari sebuah bilik dom lain, di mana tempat yang Zara pergi.
Saksi tidak pasti dari bilik mana suara tersebut. Saksi berkata dia tidak tahu konteks kejadian dan hanya turun ke bawah asrama. Baik, saya minta maaf ya saksi yang ini. Saya minta maaf ya saksi yang ini. Kalau ikut kenyataan kamu daripada awal, kamu sendiri cakap. Masa itu, yang masa kamu nampak Zara keluar daripada dom pakai baju Hanafi itu kan? Kamu cakap, saksi sempat tanya Zara yang senyum dan berkata dia mahu ke sebuah bilik dom lain. Masa itu Zara berjalan seorang. Saksi berkata bilik dom yang Zara ingin pergi pada malam itu adalah tempat biasa dijadikan tempat MA. Bermakna kamu tahu ketika Zara berjalan, kamu sendiri yang cakap nih. Kamu sendiri yang cakap, kamu cakap Zara berjalan dan dia telah menuju ke tempat biasa yang dijadikan tempat MA, bilik tempat MA. Ya, tapi kalau ikut kesaksian kamu yang kedua, kenyataan kamu yang kedua, kamu cakap di sini pada lebih kurang 10.45 malam, saksi bergerak untuk pergi ke bilik dom kakak saksi yang terletak di aras bawah asrama. Semasa kamu turun tangga tuh, semasa saksi ini turun tangga, dia terdengar 3 suara perempuan menjerit bodoh sial dari sebuah bilik dom lain dalam kurungan tempat Zara yang pergi. Tapi kamu cakap tidak pasti dari bilik mana suara tersebut. Tapi kalau dari awal kamu cakap bilik itu adalah tempat biasa dijadikan tempat MA. So agak tidak konsisten namun dapat di situ daripada kenyataan awal dan kita boleh assumption that kamu tahu bilik itu. Sebab kamu untuk kenyataan awal kamu sendiri cakap bahwa tempat itu biasa dijadikan tempat MA. So kalau ikut kesaksian yang dia cakap dia tidak pasti dari bilik mana, tapi dari atas sudah dia cakap dia tahu tempat bilik itu adalah tempat yang dijadikan MA. So stop it lah. Buat I think minta maaf, mungkin coba untuk menyelamatkan, tapi agak tidak konsisten sehingga menimbulkan pertanyaan di situ. So sekitar pukul 8 pagi 16 Julai, saksi mendengar daripada beberapa pelajar junior yang berkata lebih kurang pukul 12.30 malam, mereka ada masuk ke tandas aras 2 dan mendengar Zara menangis di dalam bilik tandas. Para pelajar junior berkata kepada saksi yang mereka ketakutan dan terus naik ke bilik dom mereka dan meninggalkan Zara sendirian tanpa bertanyakan apa-apa kepada Zara. Pak Kajab, saksi mendengar daripada beberapa pelajar junior yang berkata pada lebih kurang 12.30 malam mereka ada masuk ke tandas aras 2 dan mendengar Zara menangis di dalam bilik tandas aras 2, 12.30 malam di aras 2, mendengar Zara menangis dalam bilik tandas. Para pelajar junior berkata kepada saksi, mereka ketakutan dan terus naik ke bilik dom mereka dan meninggalkan Zara. Oke, maafkan saya, mengikut saksi ke-12, saya masih ingat lagi saksi kanak-kanak yang ke-12, ya. Pada 12.30 malam, saksi ke-12 itu melihat Zara baru keluar daripada bilik dom. Baru keluar daripada bilik dom pada 12.30 malam pada hari tersebut. Itu adalah kesaksian saksi yang ke-12. Namun menurut saksi ke-21, dia sakit perut yang mau berak tapi terpandai berak-berak itu. Dia telah pergi ke aras 3 menggunakan tandas nomor 1 dan pada pukul 12.30 malam dia berkata bahwa Zara berada di dalam tandas nomor 1 di aras 3. Kalau ikut kesaksian yang ini, pada pukul 12.30 malam, mereka masuk ke tandas aras 2. Adakah aras 3 ataupun aras 2? Suara saya makin besar dan geram. Who is both of you yang terlupa skrip or terskip skrip or you don't know what I want to say? Adakah kamu terlalu lama menghafal? Oh, maybe you don't know what you want to say. You lost your words? Are you lost your words?
or maybe you kena keep you kena kick daripada group or everything. You know, I'm so blurring right now. Menurut saksi ke-12, beliau telah melihat Adi Zahra Karina baru keluar daripada bilik dom pada 12.30, namun tidak mengetahui menuju ke mana. Menurut saksi ke-21, saksi yang mau terberak-berak, saya tidak tahu sampai sekarang sudah berak ataupun belum. Pada 12.30, si saksi yang mau terberak sakit perut pergi ke tandas Aras 3, tandas nomor 1, dan memilih menunggu tandas itu, tidak pergi berak menggunakan tandas yang lain. Tandas bernomor 1 di Aras 3. Menurut saksi 21, dia melihat Zahra Karina mengintai daripada pintu tandas. Kalau ikut saksi yang 22, dia nampak Zahra Karina dari paras hidung ketika memanjat pintu tandas tersebut dan mendapati Adi Zahra Karina dalam keadaan pucat. Bagaimana mungkin kamu nampak Adi Zahra Karina dalam keadaan pucat dengan hanya melihat separas hidung? Itu percanggahan. Dan persoalan saya juga, 3 saksi mengatakan tandas Aras 3 nomor 1. Termasuk saksi yang mandi 2.35. Bagaimana pula dengan saksi yang ke-24? Kamu mengatakan bahawa kamu mendengar daripada beberapa pelajar junior yang berkata lebih kurang 12.30 malam mereka ada masuk ke tandas Aras 2 dan mendengar Zahra menangis di dalam bilik tandas. Menangis. Tandas Aras 2, saksi ke-24, tandas Aras 2 dan menangis. Saksi 21, 22, 23. Tandas nomor 1 Aras 3. Saya tidak membuat sebarang fitnah ataupun spekulasi. Saya membaca melalui statement-statement yang disahkan oleh Peguam Shahlan. Ya. Ampun malaikat, lupa skrip. Checkmate.